Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Didoakan semoga semuanya berada di dalam lindungan dan rahmat serta kasih sayang Allah. Didoakan semoga semuanya sihat, sejahtera dan bahagia di samping keluarga. Diharap dapat menjaga diri, menjaga SOP dan juga stay at home. Okey, hari ni kita mulakan pembelajaran pendidikan Islam tingkatan 3, tajuk zakat penyuci harta siri yang kedua, iaitu zakat fitrah. Diharap semua pelajar bersedia dengan buku teks, muka surat 137 ke 147 bidang ibadah. Jenis-jenis zakat. Zakat terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah zakat fitrah, yang kedua ialah zakat harta. Baru-baru ni di dalam bulan Ramadan, zakat apakah yang ayah awak semua bayar? Zakat fitrah, kan? Hari ni kita lihat zakat fitrah. Apakah maksud zakat fitrah? Maksud zakat fitrah ialah mengeluarkan harta tertentu bagi setiap orang yang mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang telah ditetapkan oleh syarak. Orang mukallaf tu siapa? Orang mukallaf tu ialah orang yang dah boleh menerima tanggungjawab. Orang yang berakal, orang yang boleh membezakan buruk dan baik. Apakah kadar dia? Kadar zakat fitrah ialah 1 gantang Baghdad bersamaan dengan 2.7 kilogram beras. Kita andaikan 1 kilogram beras ialah RM2.50. Kalau 2 kilo dah jadi RM5. Jadi 2.7 kilogram kita andaikan dalam RM RM7 ya. Kita dah tahu. Kemudian ada mengikut makanan asasi sesebuah negara lah. Kalau Malaysia memang makanan asasi dia ialah padi, beras, kan. Asia memang beras. Kalau di negara barat gandum, jagung, barley, kan. Hukum dia apabila memenuhi wajib, hukum zakat wajib apabila memenuhi syarat-syarat wajib zakat fitrah. Kita lihat dalil nakli zakat fitrah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas manusia dengan mengeluarkan 1 gantang kurma atau 1 gantang gandum ke atas setiap orang yang merdeka atau hamba lelaki atau perempuan Muslim. Hadis riwayat Muslim. Apakah dia syarat-syarat wajib zakat? Yang pertama mestilah Islam. Kenapa Islam? Bukan kafir, orang bukan kafir tak payah bayar zakat. Orang Islam je yang kena bayar zakat. Oleh itu jika dah bayar zakat, biasanya tak perlu lagi bayar cukai pendapatan, kan.
Okey, kemudian hidup pada akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Okey, dalam kiraan tu pastikan hidup pada 30 Ramadan dan juga 1 Syawal. Okey, kemudian yang ketiga, mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungannya pada malam dan siang hari raya. Okey, ada lebih untuk dimakan dan ada lebih untuk sedekahkan untuk bayar zakat. Kalau tak cukup, tak wajib bayar. Contoh dia fakir dan miskin. Okey, seterusnya semasa membayar zakat, kita kena baca niat. Biasanya niat zakat ni Amel dah letak dah atas meja kan. Jadi kita tinggal baca sahaja. Okey, di antaranya ialah niat bayar zakat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrati an nafsi wa ahli. Okey, aku berniat mengeluarkan zakat fitrah yang wajib ke atas diriku dan keluargaku. Okey, jadi sebut nama siapa yang kita bayarkan satu persatu, isteri, anak, okey, ibu atau ayah kita yang menjadi tanggungan kita lah. Okey, kemudian fardan hazihi sanati lillahi ta'ala. Okey, fardu ke atasku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, waktu mengeluarkan zakat. Okey, bila ingat waktu mengeluarkan zakat ni, kita perlu mengetahui dulu tentang garisan masa. Ni garisan masa sepanjang kita melaksanakan ataupun mengeluarkan zakat. Okey, garis masa yang perlu anda ingat ialah yang pertama, ada matahari terbit. Okey, matahari terbenam. 2 kali matahari terbit. Okey, kemudian ada orang solat dan matahari terbenam. Okey, bilakah waktunya? Okey, yang pertama waktunya adalah harus. Bilakah harus membayar zakat? Okey, sepanjang bulan Ramadan. Okey, harus. Maksudnya dari terbit matahari 1 Ramadan hingga terbenam matahari 30 Ramadan. Okey, harus bayar zakat sepanjang Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan tu harus. Okey, kemudian waktu yang kedua ialah waktu wajib. Bilakah waktu wajib? Waktu wajib ialah selepas terbenam matahari akhir Ramadan hingga terbit matahari pada esoknya. Okey, terbenam matahari 30 Ramadan. Dah masuk maghrib kan? 1 Syawal. Okey, sampailah besok terbit matahari pukul 7 pagi tu. Okey, 7.30 pagi. Okey, jadi dia adalah waktu wajib membayar zakat. Okey, kemudian hukum yang ketiga, waktu sunat. Bilakah waktu sunat membayar zakat? Okey, kita tengok waktu sunat sebelum solat hari raya Aidilfitri. Okey, pada 1 Syawal tu, katalah kita pergi solat 7.30, matahari dah terbit. Okey, kita nak pergi bayar zakat dulu kan. Pergilah bayar zakat. Waktu tu adalah waktu yang sunatkan. Sampailah solat hari raya. Biasanya kita solat hari raya jam 8.30 pagi. Okey, ataupun pukul 9 pagi kan. Okey, kemudian waktu yang keempat ialah waktu makruh. Bilakah waktu makruh bayar zakat? Okey, selepas solat hari raya Aidilfitri. Habis je solat raya Aidilfitri tu, dia dah jadi makruh hingga terbenam matahari pada 1 Syawal. Okey, kemudian waktu yang kelima, waktu yang diharamkan membayar zakat. Okey, bila? Okey, selepas terbenam matahari pada 1 Syawal. Hari raya pertama tu terbenam matahari dah jadi haram. Haram bayar zakat. Tetapi ada pendapat ulama kata hukumnya berdosa tetapi wajib ditunaikan segera. Okey, zakat fitrah pada waktu itu dikira sebagai qada. Jangan tak bayar langsung, nanti terus berdosa dan pahala puasa kita tergantung. Sekiranya masih dilengahkan maka akan bertambahlah dosa. Jadi segerakan. Dan juga ada pendapat ulama kata ia telah disebut sebagai sedekah. Dia jadi sedekah pula. Okey, marilah kita sama-sama menjawab soalan latihan. Okey, soalannya yang pertama.
Adakah wajib zakat fitrah bagi situasi yang berikut? Okey, yang pertama, Datuk Ali telah meninggal dunia pada 10 Ramadan. Ingat garisan. Okey, ingat garisan masa tadi. Okey, 10 Ramadan Datuk Ali meninggal dunia. Kena bayar zakat ke tak kena bayar zakat? Wajib tak dia bayar zakat? Syarat-syarat bayar zakat tadi apa? Ingat balik. Syarat bayar zakat tadi ialah hidup pada 30 Ramadan dan juga 1 Syawal. Okey, jadi tak wajib bayar zakat lah ke atas Datuk Ali ni kan, sebab dia meninggal sebelum 30 Ramadan. Okey, soalan kedua. Aminah telah melahirkan seorang bayi perempuan yang comel pada 1 Syawal. Okey, wajib bayar zakat tak ayah dia untuk baby dia ni? Okey, dia hanya hidup pada 1 Syawal sahaja kan. Dia hidup pada 1 Syawal sahaja. Okey, jadi kena bayar zakat ke tak kena bayar zakat? Okey, dia hidup pada 1 Syawal sahaja kan. 30 Ramadan dia tak ada lagi kan, dia tak keluar ke dunia lagi. Okey, jadi hukumnya wajib ke tidak? Hukumnya tak wajib bayar. Okey, seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Aisyah telah memeluk Islam pada 30 Ramadan. Aisyah telah memeluk Islam pada 30 Ramadan. Kena bayar zakat tak Aisyah? 30 Ramadan dan seterusnya pada 1 Syawal kan. Jadi wajib ke tak wajib dia bayar? Wajib bayar sebab dia masuk Islam 30 Ramadan kan. Kalau dia masuk 1 Syawal tak kena bayar, tapi bila dia masuk 30 Ramadan, maksudnya dia dah masuk Islam pada 30 Ramadan tu, jadi dia wajib bayar. Okey, soalan seterusnya. Okey, pilih hukum yang betul bagi penyataan di bawah. Okey, soalan yang pertama. Raja Razak membayar zakat fitrah selepas solat Jumaat pada 16 Ramadan. Okey, apakah hukum dia? Hukum waktu zakat dia tadi, apa dia? 16 Ramadan. Ingat garisan masa tadi kan? 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Hukumnya ialah apa dia? Okey, hukumnya ialah harus. Okey, soalan kedua. Zaki mengeluarkan zakat harta yang bukan miliknya. Bukan milik. Syarat mengeluarkan zakat apa kan? Okey, hukumnya adalah haram. Bukan milik dia. Dia kena milik sendiri. Okey, kemudian Latifah membayar zakat fitrah sebelum solat asar pada 1 Syawal. Sebelum solat asar. Pada 1 Syawal. Okey, apa hukumnya? Ya, hukumnya ialah makruh. Okey, yang keempat, Khalid membayar zakat fitrah sebelum menunaikan solat hari raya pada 1 Syawal. Sebelum, bukan selepas kan, sebelum solat hari raya. Okey, apa hukumnya? Sunat hukumnya. Okey. Hebat anak-anak semua kan. Terima kasih kerana masih bersama saya. Dan diharap terus bersama-sama saya meneruskan pembelajaran tentang pendidikan Islam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan diamalkan. Okey. Be happy, la tahzan, Allah ma'ana. Belajar dari hati kerana Allah menegur melalui hati. Okey, dan jangan lupa sila beri sokongan kepada saya dengan like, share, komen dan subscribe channel saya. Okey, jumpa lagi pada siri akan datang. Dan saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.